gulungkan. Timbalan Yang Bertua. Tuan Speaker. Okey, sebelum saya mula, saya cuma nak put on record. Ada soalan kepada Timbalan Yang Bertua tentang kekosongan peraturan 3 yang Yang Bertua tidak jawab dan minta saya teruskan. Saya nak berekod, inilah kali pertama dalam sejarah Parlimen ada persoalan tidak dijawab oleh Yang Bertua, sama dia takut nak jawab atau dia tidak layak untuk jawab. Baik, soalannya. Podison, saya sebut tadi sebab ada lain-lain sebab, ada usul daripada Yang Amat Perdana Menteri dan disokong oleh ini. Itu lain-lain sebab, peraturan 3, lain-lain sebab. Baik. Mana peraturan mesyuarat yang mana? Okey. Sana pun banyak rekod. Lain-lain sebab boleh. Ya. Baik. Peraturan mesyuarat yang mana? Boleh saya sambung. Saya hanya tinggal 1 minit, masa pun telah berjalan. Saya nak berikan kepada sebelah Pasir Baik. Putih. Baik. Terima kasih. Yang Bertua, saya telah sebut Baru 10 minit. Tak. bahawa Belum Saya start nak lagi sebut masa. Masa saya yang time. Itu cuma teknikal. Oh, sekarang you hebat. Sekarang you gagah. Tuan Tadi Speaker, nak point jawab of soalan order, pun tak Tuan boleh. Speaker. saya teruskan. Saya seperti yang saya sebutkan tadi, dalam sejarah Parlimen di Malaysia, ini adalah kali pertama seorang Yang Bertua yang bertugas dengan cemerlang disingkirkan. Perdana Menteri dalam membawa usul tidak memberi apa-apa penjelasan. Apa sebabnya? Apakah kerana tidak ada kelayakan? Adakah kerana salah guna kuasa ataupun pelanggaran hukum? Tidak ada. Jadi oleh demikian, saya nak jelaskan dalam sejarah kita, kalau berlaku dulu sama ada setelah pembubaran Parlimen ataupun dalam kes Tan Sri Ning Ahmad Kamil tahun 1977 atau Tun Syed Nasir 1982 bila Speaker meninggal dunia masa sidang Parlimen. Maka Perdana Menteri pada keesokannya, Tun Hussein On pada ketika itu, mulanya telah mohon menangguhkan sidang selama 2 minggu. Dan begitu juga pada bulan Mac bila Tun Syed Nasir meninggal, kemudian ditangguhkan atas usul Perdana Menteri Tun Mahathir ketika itu. Dan tetapi ada pilihan gaya, maka diganti dengan yang baru. Kali ini tidak ada perkara yang berlaku. Ya. Dan oleh demikian, kita nak bagi tahu, bagi pendapat saya Yang Bertua, Tan Sri Arif telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Dalam sejarah Parlimen, dia bentuk select committees yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Caucus Parlimen mengenai governance dan memberikan ruang beberapa perubahan yang sedang diteruskan. Jadi bila ada usul daripada Perdana Menteri, kemudian tidak memberikan penjelasan dan minta kita putuskan begitu saja, jangan kira soal parti lah. Kalau bagi penjelasan yang kuat, kita boleh pertimbangkan. Saya percaya ahli Parlimen belah sana yang pernah serve dalam select committees, yang pernah serve dan berjumpa Tan Sri Speaker, tahu dalam beberapa kes, dia mengambil keputusan yang sangat profesional. Ya, saya bagi beberapa pandangan yang dia tidak bersetuju berdasarkan tafsiran beliau tentang perlembagaan dan peraturan mesyuarat. Jadi untuk itu, saya mohon pertimbangan Yang Amat Perdana Menteri, jangan melakukan kesilapan ini. Kerana ini bagi pendapat kami, ia mencemarkan kemuliaan Dewan Yang Mulia ini. Ya. Kalau ada seorang speaker yang berjalan dengan penuh kewibawaan, punyai impressive credentials dan track record yang baik, kita nak gunakan kuasa sewenang-wenang kerana kita anggap kita punya majority, maka menyingkirkan sidang ini atas alasan ada calon baru. Saya nak bagi tahu, setelah 3 bulan, katalah speaker yang baru datang, kemudian atas alasan calon baru, tukar lagi. Alasan itu sangat tidak munasabah. Alasan ada calon baru yang dipilih oleh Perdana Menteri sangat tidak munasabah. Jadi saya nak tekankan, Perdana Menteri, kita boleh pertimbangkan. Jika Perdana Menteri mengemukakan alasan yang kukuh, mengapa seorang speaker yang menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang mau digugurkan, dan ini
mau digugurkan tanpa sebarang alasan. Saudara, apa conscience kita sebagai ahli parlimen? Termasuk timbalan Yang di-Pertua, yang biasa bekerja dengan Yang di-Pertua. Apa conscience kita? Di mana salah dia? Mau diaibkan dia begitu rupa? Di mana kesalahan dia yang menyebabkan dianggap salah untuk meneruskan tugas ini? Jadi saya harap rakan-rakan ahli parlimen dalam hal ini, kerana dia tidak akan menjejaskan kedudukan dan kekuatan Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi saya harap betul-betul terkeluar daripada pertimbangan peribadi atau parti. Saya tidak fikir munasabah untuk ahli parlimen menggunakan kuasa mereka memecat seorang speaker Dewan Rakyat yang begini cemerlang. Ya, saya minta semua, termasuk Menteri Agama, prick your conscience. Di mana boleh kita terima ini? Kita pecat orang tak ada sebab. Dan lantikan ini, saudara, dulu pun dalam pengalaman kita, ada beberapa keputusan yang kita tidak setuju keras dengan keputusan speaker sebelum ini. Tapi dalam kes Tan Sri Ariff, selama menjalankan tugas, selain daripada menjalankan tugas sebagai speaker di Dewan, menjalankan tugas dengan tekun. Percaya bahawa parlimen harus diangkat martabatnya. Percaya bahawa staf diberikan kemudahan yang baik dan pengiktirafan yang baik oleh kerajaan. Percaya bahawa jatuhan kuasa yang banyak dikemukakan. Dan pernah bila saya ketemu, dia tekankan kepada saya, perlu, dia kata, Yang Berhormat, supaya kita pastikan penyertaan dari parti-parti yang lain termasuk pembangkang. Ini suara speaker. Ya. Saya cakap benar. Bila kita jumpakan nama jawatan kuasa, dia cadangkan supaya penyertaan ahli-ahli mewakili semua parti. Penjelasan boleh? Dia nak Penjelasan boleh? Sila. Pak Yang bisa di-Pertua. benarkan pasal salah. Sila. Ringkas saja. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Paul Dickson, sahabat saya lama. Apa Yang Berhormat nak ni sebenarnya? What is your real intention? We have changed the government. Give a chance lah. What is your real intention? The government, kita ikutkan kehendak kerajaan dahulu. Sekarang kerajaan ini ikutlah kehendak kerajaan kita Baik. pula. Itu as simple as that. Pasal salah. As simple as that. Jawapan saya yang di-Pertua, Ya. di mana yang di-Pertua, ialah jelas. Saya nak tanya, mengapa seorang speaker yang ada kewibawaan dan rekod yang cemerlang mau disingkir tanpa sebarang alasan? Mengapa anggap ahli parlimen ini pak turut sehingga tak boleh fikir? Ada usul penting, tak payah bagi apa-apa alasan. Saya nak tanya mantan Perdana Menteri pun ada di sini. Apakah mungkin seorang Perdana Menteri usulkan hal yang penting, tak payah bagi alasan dan gugurkan dia? Itu kerana pertimbangan politik semata-mata. Jadi saya harap ada waktu, beri penjelasan dulu, kemudian kita bahas. Perkhidmatan Pau. Kita minta supaya Perdana Menteri bangun, berikan alasan mengapa mesti digugurkan. Terima kasih. Pasir putih bagi alasan. Saya nak masuk. Pasir putih bagi alasan. Tak, boleh saya Perkhidmatan Pau? Perkhidmatan Pasal Pau. saya bagi peluang sekejap berikan. ni. Oh, maaf. Pak Dickson, ya. Boleh tanya. Saya mengamati ucapan Yang Berhormat Pak Dickson. Alasan yang diberi oleh Perdana Menteri memang tidak ada alasan. Melainkan adanya calon yang lain. Kita nak minta berikan satu kesalahan yang dilakukan oleh Tan Sri Speaker. Satu kesalahan yang menyebabkan Ni Shah Alam ni balik ke merupakan perbankan yang satu lama, usul
yang perlu Balik kepada perangai lama ni. Yang perlu disokong. Shah Alam ni balik oleh kepada kami perangai lama. sebagai ahli parlimen. Salah. Tuan Yang Pertua, balik perangai buruk lama tu. Lebih kena jantung Shah Alam. Sama juga perangai yang sama. Alasan yang tidak boleh Tak payah, ini bukan kerja Perdana Menteri. Ini sekadar tinggalan speaker sudah cukup. Ni perangai buruk. Shah Alam, duduklah Shah Alam. Alam perangai Shah buruk. Alam. Kami tak tukar. Shah Alam lagi biadab. Panggil orang celaka. Shah Alam, sudahlah Shah Alam. Kita minta Perdana Saya minta Parison memerlukan. Saya bagi peluang seminit untuk Hello, Kila Kasberg. Duduklah Kila Kasberg. Boleh saya tanya Port Dickson. 1 minit Parison. Just rumuskan. Port Dickson minta Saya telah tanya. tegaskan, Satu minit saya bagi pada saya Parison. telah tegaskan Port Dickson ada soalan sikit. usul ini Mohon pertama penjelasan. kali berlaku dalam sejarah. Keduanya, kita berikan satu penghinaan kepada seorang speaker yang telah menjalankan tugas yang baik dan dihormati bukan sahaja oleh ahli parlimen tapi oleh rakyat, seorang tokoh yang disegani dan kita mau singkirkan tanpa sebarang alasan. Saya tidak kira alasan yang lain. Penjelasan sikit, boleh. Alasan itu mesti dikemukakan oleh orang yang mencadangkan usul itu. Yang mencadangkan usul itu adalah Ada Perdana soalan Menteri. Perdana Menteri mesti ada kesediaan, kesungguhan, keberanian untuk menjelaskan alasan sebelum kita bahas. Terima kasih Yang Berhormat Parison. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih untuk mengukuhkan 10 minit. Okey. Perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Timbalan Yang di-Pertua Dewan dan terima kasih kepada Ketua Pembangkang yang telah saya kira sentiasa membangkang. Apa yang berlaku di hadapan kita perlu kita profesional. Ya. Jangan kita balik perangai sebagaimana perangai yang lepas. Kita kena ingat bahawa kerajaan bertukar. Kemudian calon yang dikemukakan ini kita kena ingat. Lebih baik daripada calon yang sedia ada. Mengapa kita menganggapkan Pasir bahawa... Putih boleh mencela. Pasir Putih boleh mencela. Pasir Putih boleh mencela. Mengapa? Pasir Kita Putih nak boleh mencela tak? pertikaikan. Itu pandangan daripada pembangkang. Pembangkang berpandangan Putih, bahawa minta penjelasan. ini adalah yang Pasir Putih bagi celah lah. lebih Bagi baik. celah lah. Nak tanya Saya boleh. bagi laluan sekejap. Saya ada penjelasan 10 boleh. minit sekejap. Saya akan bagi. Okey, terima kasih Pasir Putih. Saya akan bagi. Pasir Putih sekarang. Baik. Dalam teknikal, kita demokrasi berparlimen. Kita nak menguruskan perjalanan parlimen ini dengan baik. Betul. Sejarah parlimen kita diketuai oleh Yang di-Pertua Dewan. Betul. Semua mereka ini baik. Baik, saya tidak nafikan. Baik. Tapi jangan sekali-kali kita menafikan calon yang mendatang ini seolah-olah tidak baik. Ini satu penghinaan kepada orang selepas daripada ini. Kalau nak tukar timbalan speaker dulu. Timbalan speaker harus ditukar ya. celah Pasir Putih. Bagi balik Pasir Putih. Boleh celah Pasir Putih. Bagi Kalau balik. kita lihat, Saya minta supaya tidak diganggu. Ini adalah floor Pasir Putih. Sila Pasir Putih. Minta celah bukan ganggu. saya bagi laluan kepada Hanya Tanjung bagi Karang. Saya bagi Tanjung Karang. Lepas tu balik ya. Okey, terima kasih. Pasir Putih lepas ni saya. Okey. Pasir Sila Putih lepas Tanjung ni saya. Karang. Dapat laluan. Okey, Sila. terima kasih. Terima kasih. Pasir Putih. Saya nak tanya pendapat Pasir Putih. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa dua perkara ini berbeza? Satu perlembagaan negara, satu peraturan mesyuarat. Yang dibawa oleh Perdana Menteri tadi ialah di bawah perlembagaan. Yang perlembagaan kata tadi bawah pasal 57, perkara 57. Dalam 57 dia kalau kita lihat, 57 2C. Jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian, maksudnya ialah kalau Dewan Rakyat membuat ketetapan itu tanpa memberi sebab. Dalam perlembagaan ini, kalau bermakna dalam perlembagaan ini mengatakan Dewan Rakyat boleh tukar speaker, dia tak ada sebut berkata memberi sebab. Jadi kerana itulah usul ini, kita nak kosongkan dulu tanpa memberi sebab. Seperti dalam perlembagaan ini.
Berbeza Ini isu dengan keadilan. yang dimaksud. Ini adalah isu Jadi sebab keadilan. itu, Bagilah keadilan kepada Tan Sri Speaker. Tambah satu sikit. Bagilah penjelasan. Okey. Yang saya tanya Yang Berhormat, Berhormat setuju. Apa yang dibuat oleh Perdana Menteri itu mengikut perlembagaan yang telah ditetapkan. Pasir Putih, perkara yang sama. Saya sangat bersetuju dan Pasir Putih. Baling, Yang Berhormat baling bagi Pasir Putih. Ini floor Pasir Putih, sila. ya. Sekejap, saya akan bagi. Dan memang saya bersetuju sebagaimana yang disebut oleh Tanjung Karang dan saya telah ada di dalam ucapan saya. Minta laluan. Tapi telah didahulukan Pasir Putih. oleh Tanjung Karang bahawa ini adalah satu teknikal yang biasa dan bukan isu kita nak menghina sesiapa, kita nak tak. Ini adalah perjalanan biasa di dalam parlimen di dalam negara kita ini. Pasir Putih minta laluan. Saya bagi kepada Baling sekejap. Sila, baling. Terima kasih. Saya nak bercakap ni, Datuk Yang di-Pertua berkaitan dengan praktikal. Tadi Tanjung Karang bercakap berkaitan dengan teori. Apa yang disebut oleh Paul Dickson tadi, tidak ada sebarang masalah. Apa yang telah berlaku dalam perlembagaan tadi itu dalam buku. Yang saya nak bagi tahu ni, apakah bezanya bila mana seorang wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat yang tidak pernah bersalah apa-apa pun di Paul Dickson meletakkan jawatan dan memberi peluang kepada Paul Dickson sekarang. Apa bezanya? Hari ini kita buat itu, yang Oi. itu menghabiskan duit rakyat, Speaker membayar letak jawatan cukai. ke tak? Yang ini tak ada. Oi. Ini antara Baling, kita baling. saja. Apa bezanya? jawatan ke tak, baling? Speaker tak letak Speaker letak jawatan ke tak? Itu sama redo. Speaker letak jawatan ke Itu tak? sama redo. Baik, minta Pasir Putih teruskan. Hanya ada 4 minit lebih saja. Ya. Ya, terima kasih Pasir Putih. kepada Baling. Pasir Putih. Sebab itu Minta daripada awal saya Pasir Putih. mengatakan bahawa bila kita menjadi ahli yang berhormat Pasir Putih. yang telah dipilih oleh rakyat, biar kita profesional dalam semua Putih. keadaan. Pasir Putih minta laluan. Dalam Pasir Putih. semua keadaan biar kita profesional. Pasir Jadi Putih. sebab itu dalam isu pertukaran yang di-Pertua Dewan ini adalah satu benda yang biasa. Kalau kita profesional, saya kira pembangkang dia tidak membangkang secara membabi buta. minta laluan, Dia tidak Pasir membangkang. Ini adalah pandangan-pandangan Tentang isu profesional. yang dikemukakan oleh saf kepimpinan pemerintah negara. Dan tentunya Pasir ada Putih. kebaikan-kebaikan yang akan kita kecapi selepas daripada ini. Minta laluan Pasir Dan Putih. saya tidak berhasrat untuk Minta laluan Pasir Putih. mengaibkan seseorang. Kerana kita kena ingat bahawa sebelum daripada ini, kalau kita nak komen, Putih. kalau kita nak kritik individu, Jangan kita tunggu boleh lama, Pasir kritik. Putih. Tapi kami, pihak kerajaan, kita lebih berwibawa, kita lebih berintegriti, kita tidak suka mencerca Janganlah seseorang. buat lawak. Kita tidak suka mencerca seseorang. Jangan Dan buat kita lawak. mengharapkan, insya-Allah, Tuan Yang di-Pertua, Baik. apabila dia dikosongkan, akan datang seorang yang di-Pertua yang lain, yang tentunya ada kelebihan masing-masing. Dan kelebihan ini insya-Allah akan digunakan di dalam Dewan Negara kita. Dan bagi kita, Dewan Negara. kita perlu Dewan ingat Rakyat bahawa lah. kita Dewan jaga Rakyat. integriti masing-masing. Terima kasih Pasir Putih. Ya. Pasir Putih. Terima kasih Pasir Putih. Kalau Putih. kita Terima nak kasih, cakap Pasir benda Putih. yang Pasir Putih. lebih dahsyat, Terima kasih. sebagaimana yang disebut oleh kawan-kawan, isu langkah kajak. Terima kasih Pasir Putih. Langkah Ya. kajak. Berikan ruang kalau Pasir Putih ada nak celahan terpulang pada Pasir Putih, nak bagi ke tak bagi? Saya tak nak bagi sebelah. Sini, sini, sini. Saya tak nak bagi. Sebab kalau saya bagi pun tidak ada manfaat. Pasir Putih, Saya bagi pun tidak ada guna. Pasir Putih. Kalau Pasir Putih, bagi saya sepang. Pasir Putih. biar kita ada integriti. Pasir Putih, dan bagi saya- sepang saya boleh. tak sebut. Bagi sepang boleh. Sepang boleh, sepang. Sepang boleh. Ya, Bagi sudah- sepang sudah lah. cukup sebenarnya. Apa gentleman lah, bagi sepang boleh. Boleh. Baik, saya tak bagi sebelah ni. Apa Saya tak bagi. Sila, penakut. sila duduk. Apa jadi dengan nak jadi profesional tadi? Sila duduk. Saudara ada giliran masing-masing. Saudara ada giliran masing-masing. Pasir Putih. Allah, Shah Alam pun nampak juga. Tak payah meraung lah. Tak payah meraung lah, Shah Alam. Pasir Putih. Minta laluan Jadi Pasir saya, Putih. Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong penuh. Baik.
menyokong apa yang diusulkan oleh Perdana Menteri agar Dewan kita ini lebih mantap dan kita boleh bersidang dalam keadaan yang terbaik, dan saya pohon daripada rakan-rakan di sebelah pembangkang supaya terimalah benda ini dengan profesional, dengan baik, dan jangan kita mengungkit perkara-perkara yang tidak berpatutan. Pertikaikan prosedur. Kalau ada orang letak jawatan, itu sebabnya kita pertikaikan. Pasir Putih, kalau keras Pasir Putih. Speaker tak letak Pasir Putih. jawatan. Dia letak jawatan pasal itu apa? tak kosong. Pak Dixon kajang letak jawatan itu pasal tak- apa? Dixon Itu tak jawatan. biar rakyat. Ahli-ahli yang berhormat, Pasir Putih, sila rumuskan. Ada seminit saja lagi. Pasir Putih, sila rumuskan. Seminit saya. Pasir Putih. Tuan Yang Podison Dipertua, pelanggar kecil kerana letak jawatan kerana langkah Podison. Berani tak Pasir sama Putih. juga? Pasir Putih tak profesional. saya rumuskan perbincangan saya pada hari ini. Yang layan pertama, Kasberg saya, tu. Pasir Putih tak berani bagi laluan, tak jutaan profesional terima kasih lah. dan sokongan penuh saya kepada usul yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alasannya Dan yang apa? Nak keduanya, sokong apa alasannya? Saya nak Alasannya Kasberg. Pembangkang berkenaan dengan Apa alasan. alasannya? Tak ada Tanya alasan. Apa alasannya? Apa alasannya? Nak Kita sokong tanya apa alasan. sebab? Duduklah Alasan jalan. dia. Apa alasan? Apa alasan? Nak sokong pasal apa? Pasal apa nak sokong? Alasan Bagi alasan. bila kerajaan bertukar, maka profesional kena langsung. aku lah. Kena Tak aku ada sebagaimana alasan. yang berhormat aku. Nak minta Sebagaimana sokong. yang berhormat Tak aku. ada alasan. Bila yang Baik. Pasir Putih, masa telah tamat. Saya janji tadi, 2 orang sebelah sini dan 2 daripada sebelah sini. Jadi saya mohon minta seorang lagi daripada pihak sini yang nak berbahas. Sila. Yang berhormat Langkawi, 10 minit. Alasannya Langkawi letak jawatan. Ni jawab. Sila. Yang mana? Tuan Yang Dipertua. Alasannya memang Langkawi letak jawatan. Baling. Sila duduk baling. Ya. Sila Langkawi teruskan. Ketua, saya bangun untuk menentang usul ni. Jika ini adalah usul, saya belum pasti sama ada ini usul atau tidak. Kerana dianya diadakan dalam keadaan yang tidak diperuntukkan dalam perlembagaan kita ataupun aturan peraturan kita. Saya baca, saya tak nampak ada ditulis di situ bahawa Perdana Menteri boleh tukar speaker tanpa sebab. Pasal ada calon lain. Pasal saya sudah lupa. Tuan Yang Ketua, perkara ini seperti kata saudara daripada Podison. saudara Anwar tadi, iaitu ini perkara besar. Untuk kita bahas dua orang saja daripada parti lawan. Ini seolah-olah menutup mulut parti lawan. Ada yang bercakap berkenaan dengan parlimen. Parlimen, dia komposisi dia ialah parti kerajaan, parti lawan. Untuk kerajaan saja membuat sesuatu, Macam Tun buat dululah. tak mungkin. Apa-apa, terima kasih Allah Tun letak jawatan. Adalah usul daripada kerajaan dan kita mesti ikut usul. Dalam parlimen tak ditentukan bahawa semua yang datang daripada kerajaan itu akan dipersetujui oleh parlimen. Memang pun menjadi hak parti lawan untuk menyoal sebabnya satu usul itu dibawa. Dan kita dah tanya akan sebabnya yang kita nak gugurkan, nak buang speaker. Apa salahnya?
Oh, salahnya ialah kerana ada orang lain berminat nak jadi speaker. Yang Muhammad Langkawi. Itu alasan yang diberi. Yang Muhammad Langkawi bagi pencerahan Yang Muhammad Langkawi. Yang Muhammad Langkawi. Saya minta sikit penjelasan sikit Yang Muhammad Langkawi. Minta penjelasan sikit boleh Yang Muhammad Langkawi. Terpelan Langkawi nak bagi. Saya tak nak cakap bagi. yang benar yang berasas Yang Muhammad Langkawi. Saya nak tanya Yang Muhammad Langkawi, bila Yang Muhammad Langkawi menjadi Perdana Menteri, kenapa perlu tukar Ketua Hakim Negara, Ketua Pusurujaya, SPRM, Ketua Organ Pegawai Negara? Kenapa? Jadi sepatutnya tak payah kita teruskan saja. Kalau mereka tidak dapati apa-apa kesalahan, ini pun sama juga. Dia tak bersalah tapi kita nak pilih untuk tukar. Jadi kita undilah Yang Muhammad Langkawi. Tuan Yang Dipertua, Ya. kita bukan bincang berkenaan dengan ahli yang berhormat daripada Langkawi. Sama ada kita bincang berkenaan dengan baling pun bukan soalnya. Soalnya ialah usul yang dibawa oleh Perdana Menteri. Dan usul ini begitu sekali loose, tak ada ikut peraturan sama sekali. Sila, nak bagi laluan. Bagi cucu, Sila bagi menambah. cucu. Cucu Bakal Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri menjawab. Datuk Speaker, Sila, saya minta sempurna, laluan. silakan. Kerana saya lihat perbahasan perbincangan yang dibangkitkan. Kita lupa asas negara ini. Negara ini merupakan berdiri atas 3 pilar yang ada. Pertama, raja kita, agung. Kedua, parlimen. Ketiga, eksekutif yang ada. These are the fundamental foundation of this country. There is separation of power. Executive cannot intervene in Salah tu Parliament is the supreme Sempurna, salah lah decision sebenarnya. making. Tun, ada perbezaan. Salah lah sempurna. MP, Aduh. Masa menteri boleh buang. Ya. Tapi parlimen dipertua ada kedaulatan dia dalam Calon perlembagaan PM Malaysia. layak. Wang mana? Wang. Duit curi mana? Baik. Sila Langkawi teruskan, ada 5 minit setengah lagi. Sila. Tuan Yang Dipertua, kita pada hari ini membincang sesuatu yang bukan normal. Mungkin sekarang ini kita tidak patuh kepada yang normal. Ada normal yang baru. Ini normal yang baru yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ialah untuk dia tukar speaker dalam Dewan. Dan tidak ada peruntukan di sini untuk tukar. Kalau mati, ya. Kalau sakit tak boleh kerja, ya. Tetapi ini kerana ada calon yang lain. Saya pun ada calon yang lain untuk Perdana Menteri. Undilah, kita masuk undilah. Tak ada masalah. Kita kan sistem demokrasi, kita undi. Menjeritlah. Awak boleh menjerit. Tapi ini tidak menukarkan kenyataan. Kenyataan ialah usul ini tidak harus diperkenalkan, dikemukakan dalam Dewan ini. Kita tidak ada sebab apa pun untuk menukar. Kalau speaker sudah meninggal, ya. Tapi belum ada sebab. Dan bila kita membahas, oleh kerana mereka tidak dapat pendekkan lagi, mungkin kepada 2 saat ataupun 3 saat ucapan, maka mereka menjerit. Ini cara mereka lah. Sana mula dulu Yang Muhammad Langkawi. Sudahlah, Langkawi. Jumpa Shah Alam dulu. tu menjerit-jerit macam Kasberg. Teruskan lagi. Tuan Yang Dipertua, speaker mestilah neutral, tidak memihak kepada mana-mana pihak. Kalau dia nak dipilih oleh kerajaan supaya memihak kepada kerajaan, itu bukan speaker namanya. Itu adalah orang kerajaan. Dan kalau nak Yang Muhammad Langkawi. memihak kepada kerajaan sepanjang masa, adalah lebih baik kalau kita anggap Perdana Menteri adalah speaker. Dia boleh memihak kepada diri dia. Langkawi, Saya dapati Muar nak bahawa- mencelah Langkawi. Yang Muar Muhammad nak Langkawi mencelah di boleh belakang. Muar pergi lompat pagar lah. Cucu nak benar cucu. Oh, cucu nak cakap, cucu. Sila. Tanya Atuk kenapa dia letak jabatan?
Boleh mencelah. Bagi cucu nak mencelah. Yang Berhormat Langkawi tadi menekankan pentingnya untuk Yang di-Pertua bertindak secara Udahlah buah. Pentingnya hapuskan perkataan yang diguna pakai adalah neutral. Kalau kita lihat Wah, Yang udahlah, di-Pertua wah. Tan Sri Arif. Yang di-Pertua Tan Sri Arif semasa kemelut pemilihan Perdana Menteri, walaupun mendapat surat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa tersebut untuk memanggil sidang Muah salah parlimen nasihat khusus, pada Langkawi. Itu Yang pasal Langkawi di-Pertua letak jawatan Tan itu. Sri Arif Udahlah Muah. tidak Muah tunduk sudahlah. kepada eksekutif. Tan Sri Arif menolak cadangan Perdana Menteri pada masa tersebut, menunjukkan beliau tidak tunduk kepada mana-mana eksekutif, tidak kira Itu masalah Dr. Pakatan Mahathir ataupun Harapan. eksekutif yang baru. Persoalannya, Presiden telah pun ditunjukkan oleh Tan Sri Arif di mana dia tidak takut dan tidak tunduk kepada mana-mana Perdana Menteri. Adakah sebab Muah udahlah. kita Dah ingin mengarutlah menukar Muah. Tan Sri Arif kerana kita ingin memilih speaker yang tunduk kepada eksekutif? Terima kasih. Yang Pegawai Tan Sri Arif, anak-anak pemimpin. Sila Langkawi ada 1 minit 15 saat. Sila. Minta switch on mic. Yang kita nak tukar, apa kerajaan nak tukar ialah kerana dianya tidak mengikut telunjuk kerajaan. Tetapi ini bukan tugas speaker untuk ikut apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Saya dapati bahawa berkali-kali ditukar agenda mesyuarat kita. Yang pertama, pada mulanya ada termasuk satu usul daripada saya berkenaan dengan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Tetapi itu digugurkan atas paksaan. Kenapa nak takut? Kenapa nak takut? Kamu ada lebihan bilangan dalam dewan ini. Patut dengar sebab-sebab. Kenapa kita tidak ada kepercayaan kepada kerajaan sekarang ini? Muah habis Kerana Terima kasih, kita Henry. dapati bahawa kerajaan ini tidak demokratik sama sekali. Tidak boleh ada Terima kasihlah sesiapa Yang Berhormat Langkawi. yang menentang kerajaan. Sudahlah tu, dah banyak kali Kalau dah. ada, mereka akan disingkir. Dan ini Tak maulah adalah dengar kali cerita dongeng lagi. Sekali lagi, kita dapati bahawa usaha dibuat. Cerita dongeng aja lagi. Udahlah tu. Bukan. Dulu kata kita cerita dongeng. Terima kasih. Sekarang Baik. Tun pula cakap cerita dongeng. Malu lah sikit. Pasal salah dia. Salah. Baik. Yang Berhormat Langkawi masa kalau telah nak tamat. menjerit, tak apalah. Ya. Tapi boleh menjerit di luar. Baik. Tetapi saya nak kata bahawa kerajaan ini tidak toleran sama sekali terhadap sesiapa yang tidak menyokong. Bahkan calon-calon ditanya. Baik. Kita belajar daripada kerajaan dulu. Ataupun tidak. Habis enough lah. Tuan Speaker. Itulah Tun. Semua kita nak dengar cakap tonnya tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang. Calon yang baru ini. Kenapa Dia boleh Tun letak berhenti jawatan? Baik. Kenapa Tun letak jawatan? Hari ini kan dah menyesal. Kenapa? Baik. Baik. Yang Berhormat Langkawi masa telah tamat. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Langkawi. Terima kasih. Kah. Arau. Arau diri kau. Pihak. Ya. Bukan saja kepada kerajaan, tetapi saya lihat apabila kita ada pembukaan parlimen, kita tidak dibenar membuat apa-apa ucapan, sedangkan parlimen adalah gedung bercakap. Kalau Macam speaker dululah punya perangai. bercakap, Baik. apa maknanya parlimen? Speaker dulu bagi 2 minit je Langkawi. 2 minit je. Lepas tu ditutup mic. Ini dah dapat dekat 15 minit dah. Baik. Tak apalah. Terima kasih Langkawi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sekarang saya jemput pembahas terakhir yang keempat daripada pihak sila Yang Berhormat Araf. 10 minit. Terima kasih
kepada Yang di-Pertua, selalunya bila kita buat keputusan tengah marah, kita akan buat keputusan yang silap. Jadi semua biar bertenang supaya kita buat keputusan yang lebih baik. Saya tak mau berucap benda yang sama, kita mengulangi benda yang sama. Tetapi kena sebut sedikit bahawa kepada kerajaan yang begitu adil dan saksama, Tun. Dia bagi usul Tun nombor 27, iaitu usul tidak percaya kepada Paguh. Ada sini. Tetapi saya punya yang menyokong Paguh nombor 30. Sepatutnya saya nombor 27, Tun nombor 30. Makna kata dia bagi keadilan yang sehebatnya kepada penyokong. Jadi tahniah. Ya. Silakan. Tuan Yang Pertua, itu adalah aturan-peraturan untuk parlimen, iaitu government matters will be heard first. Lepas itu baru parti lawan. Dan parti lawan kali ini, saya yang mula bagi satu usul. Dan usul saya itu didahulukan kerana saya yang hantar usul itu lebih awal daripada yang lain. Yang cuba nak menyokong kerajaan. Terima kasih. Saya setuju. Usul kerajaan dan juga penyokong kerajaan selalunya berada di atas. Tapi usul Tun diawalkan. Nombor 27, saya nombor 30. Demikianlah adilnya kerajaan ini. Itu menunjukkan speaker baik, speaker telus. Ya. Ada lagi, Tun? Betul. Orang yang menyokong kerajaan bukan kerajaan. Usul kerajaan bermakna dia datang daripada kerajaan, bukan daripada pihak lain. Tetapi tenang. Itu sebab Patutlah Mersing kata UMNO tak laku. Terima kasih Mersing. Setuju. UMNO tak laku. Tahniah Mersing. tipu CJ pun nak cakap apa? Tak laku di Mersing, Sabah. tahniah. Saya cukup setuju Mersing kata UMNO tak laku. Dia Tak lebih baik CJ tak laku lah. itu sebab disebut penyokong kerajaan. Sudah pasti penyokong kerajaan akan dapat awal. Itu biasa. Saya pernah berkhidmat dengan Tun begitu lama. Itu yang dibuat. Dulu saya pengurusi backbencher 86, 90. Tun menjadi Perdana Menteri. Saya ikut peraturan tu. Kami backbencher dibagi peluang awal daripada pembangkang. Masa tu di AP 7 kursi ya. Kami makan pisang. Okey, mari tajuk ni balik. Pemilihan speaker. Yang pertama sekali, kita kena ingat, usul ini diterima oleh speaker. Kalau dia tak terima, kita dah tak bincang. Dia terima. Mana kata dia bagus. Saya puji kepada speaker kerana terima usul ni dan kita berbahas. Dan kita tahu, Tun, bahawa bila kita tukar kerajaan, macam-macam kita buat. Kita pilih Pusuruhjaya SPRM. Bukan daripada pegawai kerajaan. Kita ambil honor, lawyer ya, latoya masuk jadi latoya AG, bukan daripada career service. Kita ambil daripada lawyer biasa untuk jadi peguam. Tu minta penjelasan. Okey. Sila Langkawi beri penjelasan bila telah diberi laluan Usul oleh itu Arau. diterima oleh Tuan Speaker, bukan yang ada atas kursi sekarang ini. Yang nak kena buang. Saya fikir mungkin kerana dia terima usul saya itu, maka dia akan dibuang. Teruskan Arau. Tuan Arau. Minta penjelasan. Bagi saya jawab satu-satu ya. Arau, minta Saya penjelasan. nak supaya bertenang sekejap. Saya akan bagi yang ni dulu kejap. Kita jawab dengan cara elok. Tidak perlulah jawab itu. Ini bukan Semua berdebat. ini berlaku kerana Tun. Kerana Langkawi. Kerana Langkawi berhentilah yang menyebabkan berlaku pertukaran speaker. Tun, kami puak-puak Barisan Nasional dan juga PAS serta JPS, kami diminta untuk menyokong Tun sebagai Perdana Menteri. Tapi malangnya Tun berhenti. Tapi Tun lari U-turn. Bila Tun berhenti, menyebabkan kami terpaksa pilih calon yang lain untuk jadi Perdana Menteri. Arau. Patutnya Tun jangan berhenti. Tun cadanglah Port Dickson ke dan sebagainya. Tapi Tun Arau. berhenti. Bila Tun berhenti, apa pilihan yang ada? Kami terpaksa memilih mencadangkan Paguh untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila berlaku pertukaran, sudah Terpaksa ya, pasti terpaksa. berlaku pertukaran-pertukaran yang lain.
termasuklah apa yang Arau. kita akan buat sekejap lagi. Betul lah tu. Ya. Pelan-pelan bertenang. Sila Tuan kinabatangan Ketua. silah. Ya. Saya ingin bertanya kepada Arau. Yang sebetulnya apa yang Arau cakap memang betul lah. Semua punca ini bermula daripada Langkawi. Agung dah baca dan nasihat. Langkawi jangan berhenti. Dia berhenti juga. Dia berhenti mesti cari pengganti. Kami tidak paksa Tun berhenti. Kami mau Tun lagi. Tapi sudah berhenti, terimalah. Sekejap Tun. Saya belum habis tanya lagi. Arau duduk dulu. Kemudian Sekarang sudah menyesal. kerajaan baru ditubuhkan, maka Perdana Menteri hendakkan pasukan dia yang baru. Bukan soal apa salah. Bersing, kita bersing. bekerja. Ini soal dulu Tun lantik juga. Apa ini? SPRM dari outsider lah, Tipa Koya lah, Tommy Thomas rock and roll lah. Macam-macam. Tak juga kita pertikaikan. Kita tak marah pun. Kita bukan marah dengan speaker yang ada. Tapi Perdana Menteri nakkan speaker yang sehaluan dengan hala tuju dia. Hala tuju kerajaan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih kinabatangan Jadi- sila Arau. Jadi pertanyaan daripada kinabatangan itu boleh dimasuk dalam ucapan saya. Tu ada lagi Tun? Saya nak explain pasal apa saya berhenti. Ada 3 minit setengah lagi. Ya. Pasal saya Tak payah explain lah Langkawi, tak payah explain lah. Saya pilih-pilih juga dengan siapa yang saya nak kerjasama. Apabila saya diberi pilihan untuk bekerjasama dengan UMNO. Dan UMNO pada masa itu bukanlah UMNO yang ditubuh dahulu. UMNO itu sudah di-hijack oleh orang tertentu. Dan saya tak boleh kerjasama dengan UMNO. Sebab itu saya tak boleh terima. UMNO satu sia. Dulu Tun yang ajar kami. Macam mana nak jalankan UMNO. Kami ikut Tun punya ajaran. Mersing pun kata lah, memang tak laku. Bagi Yurin. Dengan ini Arau. dengan ini saya isytiharkan tiada Arau. benar gangguan lagi sebab saya tinggal Arau. 2 minit ya. Okey, Arau. yang pertama sekali, cukup. Sekejap kita berbahas, kita ada masa cukup panjang kita bahas. Ya, Yang setiausaha pertama Dewan pun sekali, tukar ya. ini Setiausaha adalah- Dewan pun tukar. Bukan speaker je. Setiausaha Dewan pun tukar. Maka Redwan. Kalau boleh salam pun kita mau tukar akan punya datang. kerajaan ni? Kerajaan yang nak menguasai Dewan. Tutup mic Kebebasan Dewan Tutup mic dia. dinafikan. Nakkan speaker tersedia. Salam pun yang kita akan ikut tukar. arahan. Pilihan raya akan datang. Apa ni? Setiausaha Apa Dewan ni? tukar. Ahli yang berhormat, sekarang saya nak minta Arau teruskan. Hanya tinggal 2 minit saja lagi. Saya minta perangai Shah Alam ni dibuat sesuatu. Dia belum dapat kebenaran, dia bercakap macam orang mabuk saya. Apa ni? Dia profesional. kamu- Dewan yang bebas. Mabuk kat luar boleh, bukan Memberikan dalam kenyataan Bagi saya mengikut habis cakap. peraturan dan Tengok. undang-undang. Kamu Tak ni. ada kesalahan Ni yang tak siap mana? dilakukan. Tak ada kesalahan. Tukar saja. Ni, saya tak bagi kebenaran, kamu bercakap. Apakah ini satu peraturan? Ni, Tengok dia speaker, nampak. speaker. Shah Alam ganti julutong sekarang. Era ni. Tapi yang paling penting, speaker, dan tuan ini petua, pemilihan speaker, kita ikut peraturan. Kita bagi notis. Padahal masa PH pilih speaker dulu, yang PH sedang pertahankan sekarang, tak ikut notis. Yang Muhammad pakai umum tu dia, tak cukup 14 hari. Dah kosong. Jadi, Jawatan ni dengan tak itu, kosong lagi. Kurang daripada 14 hari. Tetapi kerajaan sekarang, kerajaan yang tenang, tertib, berjaya atasi masalah pandemik COVID-19 yang mana masa PH dibiarkan macam itu saja. Kita kata jangan pelancong masuk, Ni, bagi masuk. Datuk Speaker, Dan mereka telah memulakan satu kenyataan. masalah. Arau. Sila Dewan. Arau sekejap Arau balik. Boleh tak kita bayangkan Arau, kalau Menteri Pertahanan dulu handle isu COVID ni, Menteri Kesihatan handle isu COVID ni, ya Allah, pening Arau. Ancaman Kerajaan COVID telah berjaya dikawal. menangani masalah Ancaman COVID dan dikawal. kita juga Tak ucapannya ada duduk. kes perlahan-lahan sehingga menjadi pandemik. menyelesaikan Itu masalah hakikat rakyat. yang Masalah dinyatakan rakyat. oleh Rakyat Kementerian menderita. Kesihatan Rakyat dapat sendiri. RM30. Mabuk RM30. Tetapi lihat apa yang kerajaan bagi. Kasih Baik. Baik.
Saya tak benarkan lagi. Saya minta Arau rumuskan Arau. Baik, terima kasih. Kita rumuskan bahawa yang kita buat ni terbaik. Sepatutnya kita nak tukar 3 orang. Tapi ini kita tak tukar. Itulah kehebatan kerajaan sekarang ni untuk Sebab Pak Tut. Yang seorang lagi lompat. Sudah jadi baruah. Timbalan Jangan jadi baruah. Patut tukar timbalan speaker ni. Itu sebab yang ada ni yang terbaik. Yang akan dipilih juga yang terbaik. Jadi Ni sedang kita bertenang. Baik. Kita berlaku adil kepada rakyat. Supaya rakyat tengok kita memilihnya dengan cara tertib dan bersopan santun. InsyaAllah kami akan menang dengan begitu besar. Terima kasih. Terima kasih Arau. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Perdana Menteri untuk pengulungan. Sila, pengulungan. Kota Baru sila. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Pertamanya saya bagi pihak kerajaan mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul ini. Memang usul ini satu usul yang dibenarkan perbahasan. Dan ketentuan berapa orang nak berbahas itu adalah kuasa budi bicara kepada Tuan Yang Di-Pertua. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Langkawi dan akhirnya Yang Berhormat Arau dan beberapa ahli-ahli yang mencelah. Antaranya Wabi Puchong, Shah Alam, Pasir Salak, Tanjung Karam, Baling, Sempurna, Muar dan Kinabatangan. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, bagi pihak kerajaan, saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Port Dickson mengatakan bahawa perkara ini adalah perkara yang pertama kali di dalam sejarah Parlimen Malaysia. Memang itu benar. Tetapi, perkara yang pertama kali bukanlah perkara yang illegal. Perkara yang pertama kali boleh dilaksanakan berdasarkan kepada perlembagaan dan juga undang-undang serta peraturan yang ditetapkan di dalam Parlimen. Sebagai contohnya, dalam negara kita tak pernah berlaku Perdana Menteri interim. Tapi bila dia dah berlaku kali pertama, ianya kita terimalah. Begitulah juga masalah yang ada di depan kita bukan memecat speaker. Masalah di depan kita adalah satu usul mengosongkan kerusi speaker untuk digantikan dengan speaker yang lain. Itu perkara yang perlu dibuat. Kita baru boleh celah, boleh minta penjelasan. Berhormat Tuan Speaker. Tuan Menteri, saya minta penjelasan. Boleh minta penjelasan. Apa bezanya? Yang Berhormat Tuan Speaker, saya menyatakan bahawa usul ini pertamanya berdasarkan kepada perlembagaan. Yang Berhormat rakan bijaksana saya, Malanak Friend daripada Puchong, jangan melihat kepada standing order saja. Standing order dibuat berdasarkan perlembagaan, perkara 92. Dalam perlembagaan mengatakan bahawa, perkara 57.2 mengatakan bahawa yang di-Pertua boleh pada bila-bila masa dipilih berdasarkan kepada 3 perkara. Yang pertama, apabila Dewan Rakyat bermesyuarat buat kali pertama selepas pilihan raya umum. 2018. 16/7/2018. Bila Yang Berhormat Langkawi menjadi Perdana Menteri, Yang Berhormat Langkawi menukar speaker yang ada sebelum ini kerana ianya kerajaan yang baru mengikut cita rasa kerajaan Yang Berhormat Langkawi. Yang kedua, keadaan yang kedua speaker boleh ditukar ialah apabila dia berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat melainkan oleh sebab pembubarannya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga disebut jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian. When the House resolve. Ini yang ketiga. Inilah keadaannya. Kita membawa isu pengosongan dan pemilihan speaker baru ke dalam Dewan. Bukan dipecat sewenang-wenang. Ianya mengikut standing order yang dibuat berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Sila Puchong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya cukup setuju dengan apa yang disebut dalam artikel 57. Tapi saya ini beri fokus kepada apa yang disebut dalam usul. Dalam usul yang dibawa seperti mana dihuraikan dalam kertas di hadapan kita, cukup jelas dinyatakan bahawa sebab alasan kita ini nak minta kekosongan kerana ada calon yang baru. Calon. Kalau kita lihat kepada standing orders,
pencalonan itu hanya boleh dibuat sekiranya ada kekosongan. Faham tak? Dan apabila itu berlaku, dua perkara sampingan perlu berlaku. Satu, notis perlu diberikan berkenaan dengan kekosongan itu. Kemudian, ahli-ahli parlimen lain juga ada hak untuk cadangkan nama, untuk isikan kekosongan itu. Jadi artikel 57 itu adalah artikel yang memberikan kuasa. Tapi prosedur dia termaktub di dalam standing orders, aturan mesyuarat. Itu yang kita bawa. Jadi kita fikir, kalau kita lihat kepada usul yang dibawa, cukup jelas. Usul itu tak berasas. Usul itu bersandarkan kepada bahawasanya ada kekosongan kerana ada calon yang lain. Walhal calon itu tidak boleh dicalonkan kerana tidak ada kekosongan lagi. Terima kasih Pucung. Terima kasih. Saya bersetuju sangat dengan Pucung bahawa ianya dibuat berdasarkan 57(2)C, iaitu apabila diputuskan oleh Dewan. Tapi saya tidak bersetuju apabila Pucung mengatakan bahawa selepas dia kosong baru boleh bagi notis 14 hari. Itu ridiculous, tidak betul. Kerana berdasarkan standing order 4(1), saya mohon baca. Tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seseorang ahli atau orang yang layak dipilih menjadi ahli dipilih sebagai tuan ketua, hendaklah memastikan terlebih dahulu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih, dan hendaklah memberitahu kepada setiausaha dengan berusaha sekurang-kurang 14 hari sebelum mesyuarat, bukan sebelum pengosongan. Ini yang amat berhormat Perdana Menteri, saya nak jelaskan, ini fakta. Ini fakta. Yang amat berhormat Perdana Menteri bagi pihak kerajaan telah memberikan satu notis nama baru untuk calon speaker pada 29 hari bulan 6, iaitu melebihi atau mencukupi 14 hari daripada 13 Julai. Sedangkan pihak pembangkang tidak menamakan mana-mana calon. Tetapi yang berhormat, oleh kerana yang berhormat dengar saya, oleh kerana pihak pembangkang menentang usul ini, maka adalah dianggap calon yang dikemukakan oleh pembangkang adalah Tan Sri Datuk Muhammad Arif Yusof untuk speaker dan juga Wabinga Komeng sebagai calon timbalan speaker. You cannot have two bites of a cherry. Tak boleh dua cadangan. Itu tak boleh. Ini adalah menurut perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, yang berhormat Pucung, saya nak tanya yang berhormat lah. Usul ini telah diterima oleh yang berhormat speaker, bukan timbalan speaker. Diterima oleh yang berhormat speaker sebagai satu usul yang in order. The papers are in order menurut peraturan, dan ianya diterima dimasuk di dalam usul-usul yang nak dibahaskan. Tidak ada kecacatan kepada usul ini. Tidak ada sama sekali berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Ya. Itu jelas. Apa lagi yang nak dipersoalkan? Yang berhormat Menteri, kalau yang berhormat Menteri bersandarkan kepada hujah itu menunjukkan bahawa sebenarnya yang berhormat Menteri ini tidak ada hujah yang bermerit. Kerana kalau kita lihat kepada apa yang disebut dalam standing orders, ya cukup jelas. Come on. Ya berhormat Tuan Ketua. Ya berhormat Tuan Ketua. I got your point. Brother. Saya belum habis. Alasan ini. Kita nak bagi alasan. Ini saya nak bagi alasan. Alasan kerajaan adalah apabila kerajaan bertukar, ianya sudah tentulah memerlukan kepada pertukaran jawatan-jawatan utama termasuklah speaker. Apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan secara legal, diakui oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan pintu belakang, pada bulan 3 tahun 2020, pada persidangan 18 Mei 2020, kita membenarkan speaker untuk mempengerusikan persidangan kita. Kita tidak ada tukar, tidak ada pecat. Tetapi selepas itu yang berhormat, sekejap, saya tak bagi. Selepas itu, penilaian dibuat oleh pihak kerajaan bahawa yang berhormat speaker dirasakan dengan alasan yang munasabah di pihak kerajaan tidak boleh memenuhi hasrat dan juga inspirasi kerajaan ada. Pilihan yang ada kepada kita bawa kepada Dewan. Yang berhormat boleh mengundi sama ada saya nak beritahu sebab atau tidak.
Selepas ini kita boleh mengundi. Selesai masalah. Yang Berhormat Menteri. Kami ada calon sendiri. Ya. Dan Yang Berhormat juga Yang Berhormat ada Menteri. calon sendiri. Tak ada masalah. Okey, baik. Yang Berhormat Menteri baru mencelah. sebut. Yang Berhormat Menteri sebut bahawa semua ada calon. Saya nak tanya satu soalan. Adakah notis kekosongan diberikan kepada sesiapa? Mana notis Peraturan mesyuarat, Ya, dah. Mana peraturan notis itu? mesyuarat mengatakan setiausaha Dewan berdasarkan 27.4 tak perlu memberikan notis mengenai pengosongan ini. betul. Tak perlu. You Kan- can check. Ya, ya. You can check. Mana ada yang Kalau- perlu beri notis 14 hari? Kalau tidak ada tak ada notis. kan? Ya, ya. Tidak ada. Itu sebab You dia- show me. I show you the provision. You Ya. show me what is No, no, your no. provision. Notis. Tak ada. Yang Berhormat Menteri. Ya, dah. Berhormat Tuan Ya, Speaker. Dah. Saya ingin menamatkan penghujaan saya. Dah. Yang pertama, usul ini berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Yang Berhormat Menteri. Yang kedua, usul ini tidak cacat. Yang ketiga, Dah. telah diterima oleh Speaker. Yang Berhormat Menteri. Ini adalah masa untuk Notis dibuat tidak pengundian. diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, penggolongan telah pun dinyatakan. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah perkara 57/2/C Perlembagaan Persekutuan di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Baik. 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 Ahli-ahli berhormat, kita perlu ada usul untuk extend pukul 1 tengah hari. Sila. Usul untuk extend beyond 1 o'clock. Saya Ketua, dengan penuh hormat, saya berdasarkan kepada peraturan mesyuarat 12.1. Saya mohon dan mencadangkan bahawa mesyuarat ini pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari ini bagi membolehkan usul Yang Berhormat Perdana Menteri di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat diputuskan dan selepas itu majlis mesyuarat Ini lauk tak bagi orang makan sehingga pukul 2.30. Tidak akan ditangguh sekarang bagi memudahkan perkara. Nak makan keluar lah. Setiausaha, teruskan. Tuan Ketua, saya Takut apa tak bagi menyokong. makan apa. Terima kasih. Ahli yang berhormat, oleh kerana ada lebih daripada 15 orang, maka Sejuk, kita akan sejuk. buat belah bahagian. Sila, setiausaha. Bila kerajaan ni. Sampai setuju. Duduklah sepang. Sampai takut nak bagi bersetuju tidak. Tuan Yang Dipertua, usul belum diluluskan Baik, ahli yang berhormat, saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah usul seperti yang dikemukakan tadi yang dah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Terus. Ya, belah bahagian sekarang. Sila setiausaha dan bentara jalankan tugas untuk belah bahagian. Belah bagi yang mana ni? Speaker? Oh, speaker. Tak bukan speaker. Usul ni, usul. Ada kan? Sila bunyikan loceng selama 2 minit. Ini yang ketua blok ni lah. Sementara urusan dilakukan, saya nak menyebutkan siapa dia ketua-ketua bahagian pemilihan. Untuk Blok A, Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hasan. Blok B, Datuk Ahlimah binti Muhammad Sadiq. Blok C, Yang Berhormat Datuk Dr. Syahidah bin Kasim. Yang kemudian Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Hatta bin Ramli. Kemudian Tuan Said Sadiq bin Abdul Rahman, that blok. Kemudian Yang Berhormat Johari Abdul, blok sebelah kiri saya. Tuan Ramli bin Muhammad Noh, juga blok. Dan Tuan Nur Amin bin Ahmad.
Belakang siapa? Tuan Amin. Kanga. Yang berhormat Kanga. Tukar kerana ada calon lain. Dua minit, ya. Persing. Itu cukup bagus tu. Undi sedang berjalan sekarang.